Salam bahagia, kita bersama lagi dalam Hello Malaysia. Satu lagi topik yang menarik sebenarnya telah pun kami sediakan kepada anda yang sedang bersama kami di Hello Malaysia di Bernama TV, Gerbang Berita Anda. Dan topik yang kita pilih hari ini di Hello Malaysia ialah kesediaan masyarakat bomba. Jadi satu topik yang sebenarnya jarang disembang-sembang dalam talk shows. Tetapi hari ini kita membawa dua tetamu yang cukup istimewa untuk bersama saya bercakap tentang topik yang telah pun kita pilih ini. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia di sebelah kiri saya ini yang berbahagia, Datuk Wan Muhammad Noor Ibrahim, iaitu Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Jadi Tok Wan, apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih. Hari ini tak ada apa-apa kebakaran tu ya. Hari ini tak ada. Alhamdulillah. Setakat ini okey. Alhamdulillah. Okey, kita juga mengalu-alukan kedatangan yang berbahagia Encik Khairuddin Drahman, iaitu Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur. Jadi Tuan, apa khabar? Alhamdulillah. Sihat Tuan ya. Alhamdulillah. Okey, satu topik yang cukup menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang di Hello Malaysia ini. Dan buat pembukaan ini abang kali yang berbahagia Datuk Wan ya. Kalau kita lihat daripada sejarah perkembangan Jabatan Bomba itu sendiri tu ya. Saya percaya ianya berjaya mencatatkan satu sejarah yang cukup menarik sebenarnya daripada apa yang kita panggil sebagai the humble beginning. Sekarang ini sudah pun berkembang dengan begitu hebat sekali, begitu sophisticated sekali. Boleh kita kongsi sesuatu dengan Datuk tentang perkara ini? Ya, terima kasih. Saya mungkin boleh mulakan cerita pasal bomba ni, sejarah dia. Ya. Sebenarnya bomba ni bermula agak lama, Cik Syakawi ya. Boleh dikatakan dalam rekod sejarah bermula perkhidmatan bomba di Malaysia ni pada tahun 1883 lagi. Oh. Pada zaman kerajaan British di Malaysia, takbiran. So mereka telah pada tahun berkenaan mereka telah menyedari keperluan satu perkhidmatan kebombaan apabila maknanya orang ramai telah mula berkumpul di satu tempat. Mereka pada masa itu Kuala Lumpur baru saja bermula lah. Jadi pada masa itu pun mereka telah kerajaan orang British ni telah menyedari keperluan satu perkhidmatan untuk memberi mencegah semasa kebakaran dan sebagainya. Jadi selepas pada itu tidak banyak perkembangan berlaku sehinggalah pada tahun 1952 kita dapat satu perkembangan, iaitu kerajaan British masa itu menubuhkan satu unit khusus untuk menjalankan kawal selia lah, yang dipanggil Inspectorate of Fire Service. Jadi itu sebelum merdeka. Jadi selepas merdeka kebanyakan bomba ni dia duduk di bawah perkhidmatan kerajaan negeri masing-masing. Dan juga ada yang di bawah local authority. Penang, Kuala Lumpur di bawah local authority. Yang lain-lain tu kebanyakan di bawah state government lah. Dan keadaannya tidak begitu bagus. Dia punya dari segi kapasitinya, dari segi pembangunan dan sebagainya tidak begitu baik. Jadi kerajaan persekutuan pada masa itu tahun 1976 di bawah Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak masa itu telah membuat keputusan supaya perkhidmatan bomba ni disatukan, dicantum di bawah, diletak di bawah kerajaan pusat lah. So bermula tahun 76 mula disatukan. Sabah Sarawak join dalam tahun 1981 82 macam tu. Dia punya pada tahun 1982 tu complete lah sebuah dipanggil Jabatan Perkhidmatan Bomba masa itu. Jadi 1988 Jabatan Perkhidmatan Bomba ni mempunyai satu akta tersendiri. Kemudian satu lagi orang kata perkara penting dalam sejarah bomba ialah 1997, di mana pada masa itu Jabatan Perkhidmatan Bomba berubah namanya daripada kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Jadi itulah sedikit sebanyak perkembangan dari segi sejarah secara awalnya. Tapi dari segi perkembangan jabatan pun memang berkembang pesat lah dalam masa itu, di mana tugas-tugas dan peranan bomba juga bukan sahaja sebagai orang kata bukanlah orang kata dulu ada api ada bomba, ada kebakaran baru ada bomba, tetapi apabila
dengan adanya perkembangan berlaku dalam jabatan, perkhidmatan diluaskan. Jadi banyak kerja-kerja menyelamat. Jadi sekarang dah jadi multi skill, multi kata task. Jadi pelbagai lah sehinggalah sekarang ni. Okey, menarik apa yang disuarakan oleh ataupun dilontarkan oleh Datuk Wan buat pembukaan ini. Tapi barangkali menarik juga kalau saya nak kongsi sesuatu dulu dengan Encik Khairuddin sendiri. Saya anggap barangkali tidak keterlaluan kalau saya katakan bahawa Khairuddin ini kita anggap sebagai the new generation sebenarnya bagi Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Malaysia ini. Dan saya percaya bahawa apakah Tuan sendiri dapat melihat bahawa satu cabaran yang cukup hebat sebenarnya kepada mereka yang berminat untuk join ataupun memasuki Jabatan Bomba dan Penyelamat ini, kerana cabarannya seperti apa yang Datuk Wan sebut tadi telah berubah daripada zaman dulu kepada zaman sekarang yang lebih sophisticated, lebih mencabar sebenarnya. Okay, Alhamdulillah, saya itulah bila bercakap tentang sejarah ni, sebenarnya sejarah sebenarnya mengajar kita perubahan-perubahan dan kita menoleh ke belakang untuk melihat di mana kita. Dan saya cukup beruntung apabila saya menyetek penglihatan pada 89 tahun 89 dan pada tahun 1988 akta kita baru diluluskan di Parlimen, Akta Bomba. So ini merupakan satu perkara baru dan dengan kekuatan yang ada dalam akta sendiri telah melonjakkan jabatan kami lah. Dan saya sebagai generasi yang masuk di mana pengambilan mengkhususkan kepada kepakaran. Contohnya kemasukan kita dengan diploma, dengan ijazah pegawai-pegawai telah memantapkan pihak jabatan. Dan berlakunya pada tahun 1991 penstrukturan semula di segi pangkat, gaji telah melonjakkan jabatan kami. Dan dalam masa tersebut juga pihak kerajaan melihat bahawa perlunya Jabatan Bomba melangkah ke hadapan apabila berlakunya tragedi, contohnya tragedi letupan di Sungai Buloh dan beberapa siri kejadian-kejadian yang tak pernah kita, contohnya runtuhan bangunan Highland Towers. Ini merupakan satu kata orang peluang-peluang yang diambil oleh pihak kami pengurusan pada masa tersebut, mana mereka berpandangan jauh. Dengan adanya tragedi tersebut, mereka telah memberi satu isyarat kepada kerajaan bahawa Jabatan Bomba perlulah dilihat, perlu ada perubahan yang besar. Kerana kalau tidak, kita akan bila kita menghadapi masalah yang sama, mungkin kemungkinan kecekapan kita tidak dapat mencapai apa yang diharap oleh masyarakat. So alhamdulillah pada masa tersebut dengan kepimpinan ketua pengarah kita sebelum ini dah telah mendapatkan bahawa mereka mampu membawa kami ini generasi muda dan tu untuk bekerja bersama dengan mereka. Mana generasi lama dan generasi baru dengan ilmu pengetahuan dan dengan pengalaman mereka, kita adun bersama dan kita alhamdulillah saya nampak maknanya sekarang bila kita keluar dengan masyarakat kita rasa cukup, bukanlah hebat, tapi kita rasa bangga dengan perkhidmatan kita dan kita boleh menyumbangkan perkhidmatan yang lebih baik kepada masyarakat. Itu yang saya nampaklah. Okey, menarik. Datuk Wan, kalau kita lihat daripada apa yang disebut oleh Khairuddin tadi, barangkali cabaran jauh berbeza tu daripada zaman mula-mula dulu sehinggalah mungkin tahun 80-an dan sebagainya. Tetapi cabaran yang menunggu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ini berbeza sebenarnya dengan kehidupan yang berbeza, dengan pembangunan yang semakin pesat dan sebagainya. Jadi komen Datuk dalam persoalan apa cabaran besar sebenarnya yang dihadapi oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sekarang ini? Okey. Cabaran kita ialah secara kata mudahnya sekarang ni yang paling besar ialah untuk memenuhi kehendak masyarakat. Kehendak masyarakat juga semakin meningkat kan. Itu dari segi kehendak lah. Mana kita cuba memenuhi kehendak masyarakat. Itu dari segi cabaran memenuhi kehendak masyarakat, tapi dari segi cabaran kata yang kita hadapi dari segi risikonya juga makin meningkat, di mana kita berhadapan dengan keadaan-keadaan yang di awal mungkin 90-an belum wujud lagi situasi sebegitu. Contohnya kita bercerita tentang high rise, bangunan tinggi yang sekarang orang kata 30 tingkat tu dah orang kata bukan yang tinggilah. Yang atas daripada 30 tingkat 50, 80 sampai orang kata kita nak pergi ke 100 tingkat ke atas lagi. So itu satu aspek. Dari segi industri kan, negara kita telah berubah daripada sebuah negara pertanian kepada negara industri. Jadi bila kita bercerita tentang industri, kita bercerita tentang penggunaan bahan kimia, penggunaan orang kata pelbagai mesin, teknologi dan sebagainya. Jadi
dia punya value yang ada dalam apa di kilang itu sendiri juga, orang kata bukan lagi 1 juta 2 juta, beratus-ratus juta kan. Dia punya risiko yang kita terpaksa melindungi lah supaya tidak terjejas oleh kebakaran. Jadi inilah orang kata di antara cabaran-cabaran yang semakin meningkat. Lagi satu perkara mungkin saya lebih sentuh ialah dari segi aktiviti manusia sekarang, masyarakat sekarang. Kita juga orang kata begitu rancak dalam pelbagai aktiviti. Dengan kenderaan di jalan raya, dengan orang kata kalau musim cuti sekolah mereka ke gunung, ke laut, segala macam aktiviti. So dalam masa mereka beraktiviti ni dia ada masalah-masalah dan kita perlu beri dia bantuan dan sebagainya. Inilah orang kata cabaran yang kita hadapi daripada orang kata mungkin orang kata dulu boleh dikatakan mudah punya simple punya pembantuan, sekarang menjadi pelbagai bantuan dan juga pelbagai aspek lah. Dan kehendak itu semakin orang kata the demand untuk servis tu makin meningkat. Okey, kalau begitulah situasinya, sebelum saya pergi pada Tuan Khairuddin, apakah Jabatan Bomba sendiri sebenarnya sudah berada dalam situasi bersiap sedia untuk menghadapi cabaran-cabaran yang baru ini tu? Kita tidak boleh menoleh ke belakang lagi lah. Kita juga perlu dalam masa yang sama untuk, kalau tidak kita tidak jadi relevan lagi. Kita untuk terus relevan memenuhi kehendak masyarakat, kita juga terpaksa bergerak seiring dengan kehendak masyarakat. Jadi itulah kita membuat pelbagai pendekatan dari segi segala segi lah, dari segi peralatan kita perlu mempunyai peralatan yang mencukupi. Dulu kalau apa ni kita pergi Kemalangan misalnya, kita mempunyai peralatan yang cukup untuk memotong kereta. Contohlah. Sekarang ni bas, lori, kalau kita potong dengan pemotong kereta dah tak boleh potong lah. Sebab yang kemalangannya macam-macam. Jadi kita perlu, kelengkapan kita perlu di-upgrade lah, ditingkatkan. Begitu juga kalau di air, di sungai, kita perlu peralatan untuk menyelam dan menyelamatkan mereka dan sebagainya. Jadi dari segi kecemasan ni, kejadian ni bermacam-macam. Jadi kita terpaksa melengkapkan diri kita. Dari segi latihan kita juga, kita perlu melengkapkan diri kita dengan pelbagai latihan. Seorang anggota bomba perlu mahir dalam sekurang-kurangnya 3 atau 4 perkara asas. Misalnya bukan saja kebakaran, tapi dia perlu mungkin menyelam, dia perlu mungkin mahir dari segi bahan kimia yang berbahaya, dan berkaitan dengan kecemasan dari segi apa kata first aid yang perlu orang kata dimaster lah, dihayati oleh setiap anggota bomba. Okey, bila Datuk menyebut persoalan ini, saya tiba-tiba teringat Khairuddin, peristiwa yang begitu sedih lah. Satu tragedi yang berlaku di Genting Highland baru-baru ini, bagaimana bas yang terjunam ke dalam gaung. Tetapi nampaknya satu koordinasi yang cukup jitu telah ditunjukkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ini dengan pihak-pihak keselamatan yang lain. Tapi itulah perkara yang akan saya tanya daripada pengalaman Khairuddin sendiri. Tetapi kita diarah untuk berehat dulu Khairuddin dan juga Datuk Wan, dan kembali nanti. Itulah persoalan yang saya kira cukup menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan kedua-dua tetamu yang tetap berada bersama saya di studio Hello Malaysia ini. Kita berehat buat seketika.